Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak sekalian, hari ini Ustazah nak terangkan jawapan kepada surah Hud ayat 6 hingga 12. Yang mana yang Ustazah minta anak-anak, tugasan yang Ustazah minta anak-anak siapkan. Okey, yang pertama, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Daripada ayat 6 ni, ada 3 hukum tajwid yang kita dah pelajari. Jadi apa yang perlu anak-anak sekalian buat adalah keluarkan kalimah yang mengandung hukum-hukum yang kita telah pelajari di dalam buku tulis masing-masing. Kemudian bagi jawapan kepada kalimah tersebut. Contoh, min dabbatin. Apa hukumnya? Nun mati bertemu dengan dal. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Dan yang seterusnya, kalimah yang seterusnya adalah kullun fi. Tanwin baris 2 di hadapan bertemu dengan huruf fa, iaitu ikhfa hakiki. Dan kalimah yang seterusnya adalah kitabim mubin. Baris 2 di tanwin, baris 2 di bawah bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Ini ayat yang ke-6. Seterusnya kita akan pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Tengok pada ayat baris pertama ni. Ayyamin wa kana. Baris tanwin bawah bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Dan seterusnya tengok baris yang kedua ini, wala in qulta. Wala in qulta. Nun mati bertemu dengan huruf qaf, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. Dan seterusnya kalimah min ba'di. Min ba'di. Min ba'di. Min ba'di. Iaitu hukumnya adalah iklab. Seterusnya sihrun mubin, sihrun mubin, maka hukumnya tanwin bertemu mim, makanya idgham ma'al gunnah. Ini untuk ayat yang ke-7. Maknanya ada 4 hukum tajwid. 1, 2, 3, 4. Ada 4 hukum tajwid yang boleh anak-anak cari, anak-anak jumpa dalam ayat tersebut. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Wala in akharna. Wala in akharna. Baris yang pertama ini. Wala in akharna. Nun mati bertemu hamzah. Maka hukumnya ialah izhar halqi. Izhar halqi. Anhum. Dan satu lagi kalimah seterusnya anhum. Anhum pun hukumnya sama, iaitu izhar halqi. Nun mati bertemu huruf ha. Yang seterusnya ummatin ma'dudah. Ummatin ma'dudah. Tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Masih lagi kalimah sama, ma'dudatil la yaqulunna. Ma'dudatil la yaqulunna. Baris 2 di bawah bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ma'dudatin la yaqulunna. Ma'dudatin la yaqulunna. Tanwin baris 2 di bawah bertemu lam, maka hukumnya ialah idgham bila gunnah. Kita tengok pada kalimah seterusnya. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Hukumnya adalah hukum izhar halqi. Jadi ayat yang ke-8 ini mengandungi berapa hukum di sini? Maka hukumnya ada 4 hukum yang boleh anak-anak kena pasti yang kita telah pelajari. Seterusnya
Ayat yang seterusnya adalah ayat ke-8. Okey, ayat ke-8. Tadi ayat ke-7. 7, 8. Okey, seterusnya ayat ke-9. Okey, ayat yang ke-9. Tengok ayat yang ke-9 ini. Di sini ada hukum-hukum. Banyak hukum-hukum yang kita telah pelajari. Cuma anak-anak sekalian kena kenal pasti manakah kalimah-kalimah yang mengandungi hukum-hukum yang kita telah pelajari. Okey, yang pertama, walain azaqna. Walain azaqna adalah hukumnya adalah izhar halqi. Kenapa hukumnya izhar halqi? Sebab nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Okey, maka hukumnya tidak perlu dengung, baca dengan jelas dan tanpa dengung. Okey. Dan kalimah seterusnya adalah al-insan. Al-insan ialah nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu sin mempunyai ikhfa' hakiki. Bila ikhfa' hakiki maka hukumnya perlulah dengung dan dibaca dengan 2 harakat. Seterusnya kalimah rahmatan summa. Okey, hukumnya juga adalah ikhfa' hakiki, maka hukumnya kenalah dengung dan dibaca dengan 2 harakat. Dan seterusnya minhu. Minhu nun mati bertemu ha. Hukumnya ialah izhar halqi. Bacaannya perlu jelas, terang dan tanpa dengung. Okey, seterusnya la ya'usun kafur. La ya'usun kafur. La ya'usun kafur ini adalah hukumnya ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki iaitu tanwin baris 2 di hadapan bertemu huruf kaf. Maka hukumnya perlulah dibaca dengan dengung dengan 2 harakat. Okey, jadi pada ayat yang ke-9 ini mengandungi 5 hukum yang telah kita pelajari. Okey. Seterusnya kita tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-10. Okey, ayat yang ke-10. Okey, ni ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini, okey, walain azaqnahu. Walain azaqnahu, nun mati bertemu hamzah, maka hukumnya izhar halqi, yang mana perlu jelas, terang dan tanpa dengung. Okey. Dan kalimah yang seterusnya yang boleh anak-anak sekalian kenal pasti adalah la farihun fakhur. La farihun fakhur. La farihun fakhur, iaitu baris 2 di hadapan bertemu dengan huruf fa. Maka hukumnya ialah ikhfa' hakiki. Baris 2 di hadapan bertemu huruf fa, hukumnya ikhfa' hakiki. Maka bacaannya perlulah dengung dan dibaca dengan 2 harakat. Okey, itu ayat yang ke-10. Seterusnya Ustazah pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Okey, cuba anak kena pasti manakah kalimah-kalimah yang mengandungi hukum-hukum yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah maghfiratun wa ajrun. Maghfiratun wa ajrun. Baris 2 tanwin di depan. Okey, 2 di hadapan bertemu huruf waw. Maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Bila sebut idgham ma'al gunnah, maka hukumnya perlulah diidghamkan, dimasukkan hurufnya dengan dengung. Maka hukumnya perlu dibaca dengan 2 harakat. Okey, kalimah yang seterusnya adalah ajrun kabir. Ajrun kabir. Tanwin bertemu dengan huruf kaf. Bila tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka anak-anak kena bacanya dengan dengung sebab hukumnya adalah ikhfa' hakiki. Okey, anak-anak sekalian. Okey, saya dah pergi ke ayat seterusnya. Ayat yang terakhir daripada surah Hud, ayat yang 12. Okey. Jadi tengok anak ayat yang 12. Okey, cuba anak kenal pasti manakah hukum-hukum kalimah-kalimah yang mengandungi hukum-hukum yang telah kita pelajari. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Pada ayat 12 iaitu tarikum ba'dha. Tarikum ba'dha, tanwin bertemu huruf ba. Hukumnya adalah iklab. Maka hukumnya perlu dibaca dengung. Okey, 2 harakat. Dan tengok kalimah seterusnya ialah wadha'ikum bih. Wadha'ikum bih pun adalah
Hukum iqlab maka dibaca dengan dengung 2 harakat. Seterusnya ayyaqulu. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya hukumnya idgham ma'al gunnah. Bila idgham ma'al gunnah maka perlu dibaca dengan memasukkan hurufnya dan perlu dibaca dengung 2 harakat. Seterusnya unzila. Nun mati bertemu zai. Nun mati bertemu huruf zai. Hukumnya adalah ikhfa hakiki, maka perlu dibaca dengung 2 harakat. Seterusnya, ayat seterusnya baris kedua kanzun. Nun mati bertemu zai. Okey, masih hukum yang sama iaitu ikhfa hakiki, perlu dibaca dengan dengung 2 harakat. Okey, seterusnya anta. Nun mati bertemu huruf ta. Nun mati bertemu huruf ta, maka hukumnya ialah ikhfa hakiki. Bacanya perlu dengung 2 harakat. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Syai'in wakil tanwin baris 2 di bawah bertemu huruf waw, maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Bila idgham ma'al gunnah perlulah hukumnya dibaca memasukkan huruf ke dalamnya dengan bacaan perlulah dengung 2 harakat. Okey anak-anak sekalian, itu sahaja daripada Ustazah. Semoga anak-anak menjawab dengan baik dan berjaya mencari hukum-hukum yang kita telah pelajari. InsyaAllah, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, selamat berjaya dan penuhilah cuti-cuti anak-anak dengan ilmu. Sekian, terima kasih.